Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 ingin berkongsi pengalaman kami semasa kami menemu bual cucu yang tinggal bersama datuk dan neneknya akibat penceraian ibu bapa dari sejak kecil lagi. Asuhan merupakan satu elemen yang mengagumi aspek mendidik, memberi pelajaran dan membesarkan. Manakala, mengasuh pula membawa makna memberi pelajaran, pendidikan dan bimbingan dalam konteks memerhati, menjaga serta mengawal perkembangan fizikal, emosi, sosial dan mental kanak-kanak. Asuhan memainkan peranan yang penting dalam membentuk anak-anak dan seterusnya memberikan kesan terhadap masa depan mereka. Hasil kajian yang kami jalankan iaitu bertempat di Kampung Sungai Padang pada 3/3/2020, kami telah menemu bual 2 orang responden iaitu nenek kepada Isha dan Isha. Responden kami merupakan seorang nenek yang bernama Wani binti Wahid atau lebih mesra disapa sebagai Tok. Tok tidak bekerja dan disara oleh suaminya iaitu Rejak bin Yan atau lebih mesra dipanggil sebagai Tok Wan. Tok Wan merupakan seorang pesawah yang berusia 64 tahun. Tok bernama Nur Edina Delisha binti Muhammad Zulkifli. Delisha lebih mesra disapa dengan nama Isha. Isha ini berusia 6 tahun dan bersekolah di Pasti Luqman Nul Hakim. Pada setiap pagi, Isha akan dihantar oleh datuknya untuk ke sekolah Isha. Isha tinggal bersama dengan neneknya sejak dia masih bayi lagi. Isha tinggal dengan neneknya kerana ibunya sibuk mencari rezeki selepas bercerai dengan ayahnya. Ibu Isha yang bekerja di sebuah kilang mempunyai masa kerja yang tidak tetap. Ada kala Ibu Isha terpaksa bekerja pada waktu pagi dan ada kala pula Ibu Isha terpaksa bekerja pada waktu malam. Disebabkan oleh kekangan ini, Nenek Isha telah membuat keputusan untuk menjaga Isha dari sepenuh masa. Ketika Isha kecil, berlaku konflik di mana kedua ibu dan ayah Isha menuntut hak penjagaan ke atas Isha. Namun ibu Isha lebih layak untuk menjaga Isha dan hal ini telah menyebabkan ayah Isha telah melakukan satu tindakan drastik iaitu ayah Isha telah menculik Isha. Walau bagaimanapun, Datuk Isha telah berjaya mengambil semula Isha daripada ayah Isha dengan cara yang baik. Isha enggan tinggal bersama dengan ibunya walaupun telah banyak kali diajak oleh ibunya. Ibunya akan memastikan Isha tinggal bersama dengan ibunya pada setiap cuti sekolah dan hujung minggu. Walau bagaimanapun, Isha akan sedikit memberontak kerana mahu tinggal bersama dengan neneknya dan tidak mahu berpisah dengan neneknya. Hal ini disebabkan oleh Isha yang sudah selesa dan sangat-sangat rapat dengan neneknya sehingga tidak mahu berpisah dengan neneknya. Seterusnya, kajian kes. Kajian kes yang dapat dikaitkan dengan tajuk kajian lapangan yang telah kami lakukan iaitu konflik jagaan anak-anak dalam kalangan datuk dan nenek bukan daripada ibu bapa sendiri. Dalam kajian kes tersebut ada menghuraikan mengenai faktor-faktor hak penjagaan ibu bapa yang terpaksa dilepaskan kepada datuk dan nenek dan juga cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh datuk dan nenek ketika membesarkan cucu. Antara faktor yang dinyatakan dalam kajian kes tersebut ialah penceraian oleh ibu bapa, penlibatan ibu bapa dalam bidang pekerjaan,
ibu bapa yang melanjutkan pelajaran dan juga kematian dalam kalangan ibu bapa. Di antara 4 faktor tersebut, faktor penceraian ibu bapa adalah faktor yang sama yang dialami oleh responden yang telah kami kaji, di mana ibunya terpaksa keluar bekerja bagi menampung perbelanjaan mereka selepas ibunya berpisah dengan bapanya. Seterusnya, cabaran yang dinyatakan dalam kajian kes tersebut ialah cabaran daripada segi fizikal, kewangan dan juga kesihatan. Cabaran dari segi kesihatan di mana datuk dan nenek yang telah berusia atau uzur terpaksa membahagikan masa mereka untuk menjaga cucu dan juga mendapatkan rawatan di hospital. Hal ini, responden yang telah kami kaji mengalami cabaran daripada segi fizikal di mana datuk dan neneknya terpaksa melayan cucunya yang terlebih aktif. Okey, seterusnya saya akan menerangkan perbandingan gaya asuhan antara ibu bapa dan datuk dan nenek. Apa perbandingannya? Di sini saya akan terangkan dari 3 faktor. Pertama dari segi fizikal, kedua dari segi kewangan dan ketiga dari segi kasih sayang. Pertama, dari segi fizikal, ibu bapa mereka mempunyai tubuh badan fizikal yang amat sihat dan mereka masih mampu untuk beradaptasi dengan kelakuan anak mereka, kelakuan nakal anak-anak mereka. Manakala datuk dan nenek pula mempunyai fizikal yang sudah lemah, lesu dan renta kerana kebanyakannya sudah berusia, dan ini agak sukar untuk mereka beradaptasi dengan kelakuan dan tingkah laku cucu mereka. Jadi dia agak sukar untuk datuk dan nenek beradaptasi dengan perkara tersebut. Seterusnya dari segi kewangan, ibu dan bapa mempunyai kewangan yang stabil kerana mereka mempunyai pendapatan yang tetap. Mereka masih mampu bekerja dan mencari rezeki untuk anak-anak mereka. Manakala datuk dan nenek pula agak sukar untuk mencari pekerjaan. Kerana datuk dan nenek sendiri kebanyakannya bukanlah mempunyai fizikal yang sihat. Ini antara faktornya juga, dan mereka sendiri tidak mampu untuk mencari kerja, untuk melakukan pekerjaan disebabkan fizikal mereka sendiri. Dan pendapatan pun agak sukar untuk menanggung biaya cucu mereka. Dan akhir sekali dari segi kasih sayang, pula ibu bapa akan menitik beratkan disiplin, kerana ibu bapa akan menegaskan kepada anak-anak mereka bahawa disiplin dan tanggungjawab adalah penting dalam kepribadian mereka. Jadi ibu bapa akan tegas dalam mendidik anak-anak mereka. Manakala dari segi datuk dan nenek pula, mereka amat memanjakan cucu mereka kerana cucu mereka merupakan anak kepada anak mereka. Jadi ia kasih sayang di situ sudah berlainan, dan ia akan menunjukkan kasih sayang dan perkembangan anak tu berlainan. Kerana ibu dan bapa mendidik dengan tegas, dengan disiplin, manakala datuk dan nenek mendidik dengan kasih sayang yang terlalu manja, terlalu banyak, sehingga anak-anak tu kemungkinan bila besar nanti akan menjadi seorang yang degil. Melalui kesan daripada emosi yang dapat dilihat daripada Isha, kami juga mendapati bahawa Isha apabila berjumpa dengan ibu dia tidak menunjukkan perasaan teruja. Bermakna emosi daripada Isha menunjukkan dia tidak gembira apabila dia berjumpa dengan ibu dia. Kerana bila ibu dia datang ke rumah neneknya, dia tidak menunjukkan sebarang perasaan yang gembira seperti kanak-kanak lain berjumpa ibu kandungnya sendiri. Lepas tu apa yang kami dapat juga daripada neneknya juga cakap bila ibu dia nak bawa pergi ke rumah pun dia macam tak nak ikut. Dari situlah kami dapat melihat yang dia ni tidak teruja dengan ibu kandungnya sendiri. Yang kedua, kami mendapati bahawa emosi Isha juga dia berasa seronok. Seronok dari segi apabila dia duduk dengan nenek dia memang sangat gembira. Yang itu kami dapat perhatikan sendiri semasa kami pergi di rumahnya. Dari situ kami nampaklah Isha dengan neneknya sangat-sangat rapat.
Dia juga menunjukkan bahawa neneknya seperti ibu kandungnya sendiri. Mungkin disebabkan dari kecil lagi dia memang dibesarkan dengan neneknya. Yang ketiga, dapat kami lihat Isha juga bukan seorang yang jenis meragam. Emosi dia memang dia tidak suka meragam. Neneknya juga cakap yang dia ni memang tidak suka meragam. Apabila bangun pagi pun dia tidak meragam bangun pagi untuk ke sekolah. Itu menunjukkan emosi Isha dalam keadaan baik apabila dia duduk dengan neneknya. So, Isha dari segi emosi memang tidak ada masalah semasa dia duduk dengan neneknya. Menerangkan tentang kesan terhadap tingkah laku melalui konflik cegahan kanak-kanak dalam kalangan datuk dan nenek. Kesan yang pertama ialah kanak-kanak akan bertindak lebih agresif. Contohnya, mereka lebih suka bermain dan bergurau sedikit kasar seperti memanjat meja, memanjat kerusi dan sebagainya. Seterusnya ialah kanak-kanak kurang mendengar kata. Contohnya, apabila ditegur oleh datuk ataupun neneknya, Ica lebih suka mengambil teguran itu sambil lewat sahaja tanpa menyedahkannya. Seterusnya ialah kanak-kanak mempunyai tingkah laku yang suka menentang. Contohnya, mereka suka menentang apabila dilarang melakukan sesuatu oleh datuk ataupun neneknya. Seterusnya ialah kanak-kanak akan bersikap lebih berdikari. Contohnya, apabila melakukan kerja rumah, Ica lebih suka melakukan kerja rumahnya sendiri tanpa dibantu oleh orang sekelilingnya ataupun datuk atau neneknya. Seterusnya ialah kesan terhadap sosial melalui konflik jagaan kanak-kanak dalam kalangan datuk dan nenek. Pertama ialah senang bergaul. Kanak-kanak senang bergaul dengan orang sekelilingnya. Contohnya, Ica senang bergaul dengan kami dan tidak kekok untuk bergaul dengan kami semasa kami sampai untuk menemui neneknya. Seterusnya ialah suka berfashion. Ica suka memakai gaun berwarna merah jambu sebagai pakaian hariannya apabila berada di rumah. Seterusnya, hyperaktif. Kanak-kanak suka bermain dan kurang masa rehat untuk diri sendiri. Seterusnya, hubungan dengan ibu bapanya kurang rapat. Hal ini kerana ibu bapanya telah bercerai. Pada bahagian saya akan menerangkan tentang kesan pembelajaran yang telah dihadapi oleh adik Isha. Yang pertama, adik Isha kelihatan begitu berdikari apabila dia berjaya menyelesaikan tugasan kerja sekolahnya tanpa bantuan datuk dan neneknya. Sekiranya dia tidak tahu, barulah dia bertanya kepada datuk dan neneknya. Sekiranya dia tahu, dia akan menyelesaikan tugasannya dengan begitu cepat. Yang kedua, adik Isha dikategorikan sebagai pelajar yang pandai kerana dia mendapat nombor 15 daripada 40 di dalam kelasnya. Adik Isha juga suka ke sekolah dan suka meluangkan masa bersama rakan-rakannya. Dia akan bersedih sekiranya musim cuti akan tiba. Seterusnya, saya akan berkongsi tentang gaya pemakanan oleh adik Isha dan kesan pada fizikalnya iaitu tubuh badannya. Adik Isha kelihatan agak kurus dan cengkung. Namun begitu, bentuk badannya masih sesuai untuk budak yang berusia 6 tahun. Hal ini kerana adik Isha tidak mendapat susu badan oleh ibunya dari sejak kecil. Namun, datuk dan neneknya mencuba yang terbaik untuk memberi makanan yang seimbang kepadanya. Contohnya, datuk dan neneknya membeli susu formula, makanan yang seimbang seperti protein yang cukup, sayur-sayuran, buah-buahan dan vitamin yang cukup. Apa yang kami dapat rumuskan daripada hasil kajian kami ini ialah kami mendapati bahawa kanak-kanak yang dibesarkan oleh datuk dan nenek mereka sejak kecil lagi, mereka didapati bahawa mereka lebih selesa tinggal dengan datuk dan nenek mereka sendiri berbanding dengan ibu bapa mereka. Hal ini disebabkan kanak-kanak tersebut sudah terbiasa menghabiskan masa lapang mereka bersama dengan datuk dan nenek mereka. Hal ini menyebabkan kanak-kanak tersebut berasa janggal apabila bersama dengan ibu bapa mereka sendiri. Kami juga dapat rumuskan daripada hasil kajian yang kami buat ini,
mendapati bahawa terdapat perubahan dari segi tingkah laku, emosi dan personaliti terhadap kanak-kanak yang tinggal dengan datuk dan nenek mereka. Perubahan dari segi tingkah laku, kanak-kanak yang tinggal dengan datuk dan nenek mereka didapati sedikit nakal berbanding dengan kanak-kanak yang tinggal dengan ibu bapa mereka sendiri. Perubahan dari segi emosi, kanak-kanak kelihatan lebih selesa apabila mereka tinggal dengan datuk dan nenek mereka, dan hal ini disebabkan oleh faktor mereka dimanjakan dan diberikan kasih sayang yang cukup. Dan perubahan dari segi personaliti kanak-kanak, apabila mereka tinggal dengan datuk dan nenek mereka, kelihatan mereka lebih kelihatan ceria dan emosi mereka stabil apabila mereka tinggal dengan datuk dan nenek mereka.